tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum, selamat sejahtera dan salam satu Malaysia saya ucapkan kepada semua penonton yang sentiasa mengikuti perkembangan terkini di YouTube channel kami, Quran Production. Terima kasih kerana masih bersama saya, Fadlin Zakia, hos anda dalam rancangan Tembubuan Khas bagi slot Celik Media ini. Memandangkan kita bakal menyambut bulan paling mulia dalam Islam, iaitu bulan Ramadan tidak lama lagi, saya pasti ramai yang tertunggu-tunggu kehadiran bulan istimewa ini. Jadi topik yang bakal kita kupas pada hari ini ialah mengenai sebuah isu yang sedang hangat diperkatakan pada masa kini, iaitu bazar Ramadan, nafsu atau perlu. Menemani saya pada malam ini ialah seorang kenal jemputan khas, iaitu Dr. Nur Saliha, merupakan pensyarah di Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan di Universiti Malaya. Isu pembaziran dalam pembelian makanan, pakaian dan sebagainya apabila berkunjung ke bazar Ramadan, realitinya apabila bulan Ramadan ini menjelang tiba, masyarakat lebih mengikuti kehendak nafsu ketika membeli juadah berbuka sehingga berlakunya pembaziran. Dalam Islam, pembaziran amatlah ditegah dan dilarang kerana mensia-siakan harta. Firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 27, sesungguhnya membazir itu adalah sahabat syaitan. Namun, segelintir masyarakat masih tidak peka dan kurang kesedaran tentang isu pembaziran ini yang sudah acap kali ditangkapkan oleh berbagai pihak sama ada kerajaan atau badan bukan kerajaan. Hal ini dianggap sebagai perkara remeh yang tidak memberi kesan kepada pengamalan ibadah dalam bulan Ramadan. Jadi doktor, mungkin doktor boleh ceritakan mengenai apakah definisi pembaziran dan bagaimanakah ia dapat memberi kesan secara langsung kepada masyarakat khususnya dalam bulan Ramadan. Baiklah, terima kasih saudari Fadli yang nampak begitu ayu dan bersemangat pada hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian. Pembaziran didefinisikan sebagai hal pembaziran makanan, tenaga dan wang dan sebagainya. Seperti yang kita sedia maklum, saban tahun kita sering menantikan bulan Ramadan, di mana bulan yang kita melakukan ibadah puasa dan juga kita dapat menikmati bulan rahmah ini. Namun demikian, pada bulan puasa juga banyak pembaziran makanan yang berlaku. Mengapakah pada bulan Ramadan ini terdapat banyak pembaziran makanan berlaku sedangkan majoriti umat Islam sedang berpuasa? Penonton sekalian, jawapan dari persoalan ini hanya terletak pada diri kita sendiri. Bagaimanakah tingkah laku kita ketika berada di bazar Ramadan untuk membeli juadah buka puasa? Saudara-saudari, sebenarnya terdapat banyak kesan negatif daripada pembaziran makanan ini, termasuklah berlakunya kos pengurusan sisa pepejal makanan meningkat pada setiap tahun. Menurut Belanjawan Malaysia pada tahun 2019, kos pengurusan pepejal makanan ini meningkat sebanyak 115 juta berbanding pada tahun 2018 hanya 90 juta. Selain itu, kesan kepada alam sekitar pula. Pembaziran makanan ini akan menjadi perebutan makanan di mana boleh menghasilkan kesan rumah hijau dan juga pemanasan global. Kesan terhadap agama kita pula, pembaziran makanan ini boleh menjejaskan ibadah puasa dan juga ibadah lain yang kita lakukan. Sehinggalah terjadi beberapa pihak menganggap bahawa bulan puasa ini adalah bulan pembaziran. Sungguh sedih ya tuan-puan jika terdapat beberapa pihak yang menganggap bahawa bulan mulia ini sebagai bulan pembaziran. Oleh itu saya ingin mengingatkan kepada kalian supaya kita sama-sama berusaha untuk meningkatkan cara kita mengawal pembelian makanan kita ketika bulan Ramadan ini. Tepuk dada tanya iman.
pembelian makanan yang berlebihan itu menjurus kepada nafsu semata-mata atau keperluan kendiri. Baiklah, terima kasih atas penjelasan doktor yang begitu jelas dan padat sekali mengenai isu ini. Kita berehat seketika dan kembali selepas ini. Danish, baca doa. Ha, susu dan kurma je. Kalau abang marah-marah, puasa abang setakat lapar dan dahaga je. Kurang pahala. Sebab tu waktu sahur, kita digalakkan amalkan susu dan kurma. Banyak manfaatnya. Pesakit COVID-19 meningkat. Ayo jaga jarak, patuhi himbauan pemerintah dan di rumah aja. Ish, lama lagi lah kena duduk di rumah. Kalau keluar juga, Askar dengan polis akan tangkap. tapi kenapa tak boleh keluar? Kita kan sihat. Sebab kita sihat lah kena duduk rumah. Kalau kita jalan-jalan di luar sana dan berkumpul dengan orang ramai, kita pun mungkin dijangkiti. Lepas tu, kita pula jadi pembawa virus dan sebarkan ke orang lain. Nah, Tak. Kawan-kawan, patuh arahan pemerintah. Duduk di rumah. Jangan keluar. Sama-sama kita perangi dan putuskan rangkaian jangkitan COVID-19. Betul-betul. Kita teguh, kita menang. Terima kasih kerana masih setia bersama kami dalam rancangan Selit Media Bazar Ramadan Nafsu atau Perlu. Doktor, pada pendapat doktor, apakah cara-cara atau inisiatif yang boleh dipraktikkan oleh seseorang dalam membendung nafsu pembelian makanan secara berlebihan? Pelbagai inisiatif yang dapat dilakukan untuk mengelakkan pembaziran makanan ketika berbuka puasa. Yang pertama adalah memasak sendiri juadah berbuka puasa tersebut. Contohnya di dalam rumah tersebut terdapat 8 orang, maka masaklah untuk kuantiti yang betul dengan cita rasa tersendiri. Selain itu, memasak untuk keluarga juga dapat menyeratkan silaturahim dan mengukuhkan hubungan kekeluargaan tersebut. Jika ingin berkunjung ke bazar Ramadan, boleh, tapi pastikan saudara-saudari menetapkan perbelanjaan yang dilakukan di bazar Ramadan. Selain itu, senaraikan dahulu makanan yang ingin dibeli supaya tidak terlupa atau terlajak membeli makanan yang diingini. Terdapat juga keluarga yang berbuka puasa di restoran ataupun di hotel, maka sentiasalah berpada-pada dan tidak terlalu mengikut hawa nafsu ketika berbuka puasa. Dalam menangani situasi besar COVID-19 ini yang melanda seluruh dunia, kerajaan telah melakukan inisiatif untuk membatalkan bazar Ramadan di seluruh negeri. Namun, beberapa negeri telah pun membuat keputusan untuk mengadakan bazar online. Jadi, saya ingin bertanyakan soalan kepada salah seorang peniaga bazar Ramadan di atas talian, iaitu Puan Nurmi. Assalamualaikum Puan Nurmi. Seperti yang kita tahu, bazar Ramadan online akan diadakan pada kali ini bagi menggantikan bazar Ramadan sedia kala. Jadi soalan saya, adakah bazar Ramadan online yang diadakan mampu untuk mengelakkan pembaziran? Baiklah, terima kasih Cik Fadin dari rancangan Selit Media. Okey, baiklah. Berdasarkan soalan yang telah ditanyakan oleh Cik Fadin tadi, pada pendapat saya sebagai seorang peniaga bazar Ramadan, inisiatif bazar online telah diperkenalkan oleh kerajaan dalam mengelakkan penularan wabak COVID-19 pada kali ini sedikit sebanyak dapat membantu mengurangkan pembaziran, di mana sebelum ni secara sejujurnya lah saya daripada mewakili peniaga-peniaga di luar sana, memang masak dalam kuantiti yang sangat banyak sebab kita risau takkan cukup. Jadinya memang akan ada makanan yang tak habis, tapi selepas kita jalankan wujudkan bazar online ni, ia dapat mengurangkan pembaziran dan menggalakkan amalan jimat cermat dalam kalangan masyarakat. Sebabnya kita akan masak makanan yang hanya ditempuh oleh pelanggan saja. Jadi tak akan ada pembaziran. Okey, proses penghantaran yang kami lakukan juga berjalan dengan lancar, di mana kita akan COD sebelum waktu berbuka puasa. Terima kasih Puan Nurmi. Seterusnya, saya ingin bertanyakan satu soalan lagi kepada Puan Nadia, iaitu seorang ibu bekerjaya yang juga salah seorang pengunjung bazar Ramadan.
Pada pendapat Puan Nadia, adakah membeli makanan di bazar Ramadan merupakan keperluan ataupun nafsu semata-mata? Okey, sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada saudari Fadli sebab sudi untuk bertanyakan pendapat. Bagi soalan membeli makanan di bazar Ramadan merupakan keperluan ataupun nafsu semata-mata, pada pendapat saya sebagai ibu yang bekerja, saya bersetuju bahawa bazar Ramadan itu memang merupakan sebahagian daripada keperluan. Ini kerana kebanyakan office hour akan habis dalam pukul 5 macam tu. Jadi memang kami akan rushing untuk balik masak kat rumah, ditambah jika berlakunya kesesakan atau jam, manakala ramai yang berpusu-pusu nak balik kan. Oleh itu saya merasakan bazar Ramadan ni memang merupakan satu keperluan, cuma ia bergantung pada individu tersebut untuk mengawalnya. Sebab tu kalau nak beli makanan tu, pastikan dulu berapa orang yang nak makan dan mampukah makanan tu boleh dihabiskan. Yelah, sebab kita ni bila nak pergi bazar tu kan, semua nak beli macam-macam, macam tak makan setahun pula. Okay, bazar Ramadan ni memang sebagai keperluan juga, sebab kebanyakan ibu-ibu yang bekerja ni memang tak sempat lah nak masak makanan yang pelbagai macam aneka kuih, sate ayam pecik ke apa kan. Dan sempat nak masak nasi dan lauk sahaja sebab kekangan masa tu. Jadi bila adanya bazar Ramadan ni, dapatlah anak-anak tu nak merasa makanan yang lain daripada lain kan, tetapi dia berpada-pada lah. Akhir sekali, apakah harapan dan nasihat Dr. Solihah kepada masyarakat di luar sana, khususnya umat Islam, dalam membendung masalah pembaziran di samping meningkatkan amal ibadah dalam bulan Ramadan akan datang? Nasihat saya kepada masyarakat dalam membendung masalah pembaziran ini ialah yang pertama, merancang menu jualan buka puasa dalam masa seminggu dan juga menyediakan bahan-bahan dapur yang diperlukan terlebih dahulu sebelum membeli belah. Untuk mengurangkan pembelian secara mengikut hawa nafsu, elakkan berbelanja ketika lapar. Yang kedua, merancang pembelian sebelum ke bazar Ramadan. Jika kita tidak mempunyai masa untuk masak, sudah tentu juadah buka puasa di bazar Ramadan menjadi pilihan yang terbaik. Namun begitu, sentiasalah berbelanja mengikut keperluan sahaja. Contohnya, kita hanya menyediakan satu lauk yang berat dan juga satu kuih muih. Di situ kita dapat menjimatkan banyak wang di dalam perbelanjaan makanan. Tips yang terakhir adalah masak semula makanan yang lebihan. Makanan lebihan pada waktu berbuka juga boleh dimasak semula untuk juadah buka puasa seterusnya ataupun pada juadah sahur. Contohnya, jika kita ada ayam lebihan, maka cari-carikanlah dan jadikan sup. Jika ada nasi lebihan, maka buatlah nasi goreng. Dengan cara ini, anda tidak perlu bersusah payah untuk memikirkan makanan menu pada waktu sahur ataupun pada buka. Dengan cara ini juga, anda pastinya mempunyai pelbagai pilihan makanan dan tidak akan bosan untuk makan makanan yang sama. Akhir sekali, saya berharap agar Ramadan kali ini kita dapat sama-sama berusaha untuk melakukan pembaziran. Berpada-padalah dalam berbelanja dan juga memperbanyakkanlah amal ibadah dan juga sedekah kepada orang yang lebih memerlukan. InsyaAllah Allah akan mengurniakan kita ganjaran syurga. Amin. Amin. Baiklah saudara-saudari sekalian, nampaknya kita sudah berada di penghujung rancangan. Apa yang dapat saya simpulkan di sini ialah, sebagai umat Islam, kita perlulah menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan untuk mengawal hawa nafsu dan tidak menganggap ia semata-mata bulan untuk beribadah sahaja. Semoga rancangan kita pada hari ini dapat membuka mata masyarakat dan menyuntik kesedaran dalam mengawal hawa nafsu pembelian makanan, bukan sahaja pada bulan Ramadan, bahkan pada setiap masa dan ketika. Terima kasih kepada penerjemputan kita, Dr. Solihah, Puan Normi dan Puan Nadia yang sudi bersama-sama saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.